من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay, semoga perbincangan kita malam ni memberi manfaat ya. Tajuk malam ni kita nak bincang pasal isu alahan alahan ataupun kelopak garam. Tapi alahan ni pun dia banyak jenis. Kan? Alahan yang macam kelopak garam, alahan yang gatal-gatal, merah-merah, timbul bintik-bintik, ada yang alahan yang jadi biji-biji, lepas kita pecik keluar air kan. Itu histamin punya reaction kan, keluar histamin. Lepas tu macam-macam lah kan. Kalau ada eczema, psoriasis lagi lah, dia akan trigger bila kita makan makanan yang berunsur keradangan. Okay. Jadi selepas saya dah tengok ada beberapa orang kena kan, bengkak. Saya pernah kena sekali bengkak tangan lengan ni bengkak dua-dua belah, kanan dan kiri. Macam apa cerita Papaya Man tu kan, Papaya Man ke apa benda, tangan ni besar, papaya, bengkak, berdenyut, keras, berbisa kan, nak tidur pun sakit, sepanjang sakit ni sebenarnya alahan. Dan adik saya pun kena, kaki dia bengkak, ingat ke sakit buah pinggang kan, buah pinggang, masalah punya alahan je kan. Dan ramai lagi yang kena lah, orang lain pun kena, tiba-tiba bengkak anggota badan, bengkak kat muka kan, bengkak macam-macam lah. Dia bengkak disertai dengan kulit warna merah, sakit, berdenyut, ada yang gatal, macam-macam bentuk alahan lah. Ataupun kita panggil hypersensitive reaction, ataupun bahasa medical dia saya dah lupa dah. Macam itulah Atau kemungkinan juga autoimmune, reaksi keradangan autoimmune pun boleh berlaku. So macam-macam. Tapi yang penting dia punya modus operandi, dia punya pathogenesis dia ataupun root cause, dia punya pathogenesis dia lah. Hypersensitivity reaction, reaksi sistem imun kita yang berlebihan, overwhelm of the immune system reaction. Okay, sebenarnya dia ada triggering cause dia, ada penyebab dia jadi, bukan dia tiba-tiba jadi tak tahu jadi tiba-tiba jadi kan. Tak ada, dia ada sebab. Sebab dalam biasanya lah makanan lah, sebab makanan kita makan banyak, mungkin juga pencemaran kan. Lepas tu di top up lagi dengan makanan lah kan. So saya perasan sangat benda utama sekali yang kita nak kena jaga ni adalah makanan berasaskan haiwan. Sebab banyak menggunakan bahan-bahan vaksin, antibiotics, hormon steroid untuk pembesaran haiwan ternakan tersebut yang cepat. Kalau ayam tu kalau boleh 30 hari dah boleh sembelih, besar 1,5 kilo, 2 kilo, 2,5 kilo. Dan juga GMO. So ada 4 unsur. Jadi dalam makanan dedak dia tu dah ada hormon, ada antibiotik. Vaksin dia beri dalam minuman ke, adalah dia punya schedule dia kan. Schedule dia punya frekuensi dia berapa kali, monthly ke, atau ada ikutlah dia punya jadual dia kan. So benda ni semua boleh mengarah kepada menyebabkan reaksi sistem imun kita yang berlebihan. Macam yang berlaku dekat orang kena COVID lah, corona, reaksi imun yang berlebihan pada sistem pernafasan paru-paru. Jadi paru-paru dia jadi bengkak, yang macam span kan, lembab dan jadi lemas, sakit, jadi lemas, tak boleh bernafas, terpaksa masuk ICU dan dibantu dengan
apa tu, alat pernafasan dipanggil apa benda tu. Lupa lah. Kan? Jadi itu dekat paru-paru sebab virus attack daripada sistem pernafasan atas sampai ke dalam paru-paru, dan bagi setengah orang, bukan setengah orang, segelintir orang, bukan semua, segelintir orang berlaku reaksi imun yang berlebihan dan dia attack paru-paru dengan adanya virus duduk dekat situ. Begitu. Jadi ada sebab. Jadi dia boleh berlaku pada mana-mana bahagian tubuh kita, pada organ dalaman kita ataupun biasanya dekat kulit. Kulit maknanya tangan, lengan, tapak tangan, bahagian muka pun ada, leher, belakang, badan, depan kita kan. Ataupun bahagian kaki, peha kan. Kaki maknanya kaki kita jadi besar, besar. Macam tangan saya besar, kaki jadi besar. Gitu. Itu maksudnya ada berlaku pengumpulan cecair air. Pengumpulan cecair yang berlebihan akibat reaksi imun berlebihan, ataupun edema. Begitu So macam-macam lah reaksi, tapi punca dia sama Punca dia sama je, iaitu bahan-bahan keradangan dalam makanan kita. Yang saya nak sentuh ni ialah makanan berasaskan haiwan. Ini sangat penting yang dibela secara komersial, diternak secara komersial, banyak menggunakan vaksin, antibiotik, hormon steroid untuk pembesaran haiwan ternakan dan juga GMO, genetically modified organism. Ini semua mengarah kepada keradangan yang melampau. Reaksi imun yang melampau menyebabkan keradangan, menyebabkan edema, menyebabkan kelopak garam, itu semua. Itu manifestasi semboyan atau simptom-simptom alahan yang berlaku. Macam-macam lah. Doktor dia lebih pakar lah. Yang ini alahan nama ni, alahan ni nama ni, alahan ni. So dari segi nama penyakit secara spesifik, dia bagi nama. Tapi bagi kita secara holistik, kita melihat benda ni semua sama je. Cara rawat dia lebih kurang sama. Sebab punca dia sama. Kita nak tengok punca dia dan pathogenesis dia, reaksi autoimun. Disebabkan bahan-bahan kimia ni, vaksin, antibiotik, hormon steroid dan juga GMO. Dalam apa? Makanan berasaskan haiwan iaitu daging lembu, especially daging lembu import. Daging lembu import yang kualiti rendah, ini paling teruk. Saya pernah kena dulu, lebih kurang 10 tahun dulu kan, saya dan beberapa orang ahli keluarga, ada 5-6 orang kena macam kudi sapi. Bukan macam kudi sapi, memang kudi sapi. Berdenyut-denyut keluar nanah dan dia merebak, naik. Kan? Sakit. Nak ambil sembahyang pun tak boleh. Sepanjang hari, malam pun tak boleh tidur. Sakit berdenyut. So, lepas makan daging lembu frozen. Pasal kita nak yang murah kan. Daging lembu frozen. Yang Australia punya tak apa. Australia, New Zealand dia berkualiti. Tapi dari negara satu lagi lah, yang murah punya lah. Dulu sekilo RM10, belas-belas ringgit. Kalau Australia dekat RM40. Australia ni okey, cantik. Tapi daging lembu ni yang berkualiti rendah, cara peternakan dia, makanan dia, wallahualam macam mana kan. So ini nak kena jaga daging lembu frozen, daripada yang harga murah lah. Nak sebut dari negara mana kang, jadi satu isu pula kan. Right. So yang murah Kemudian ayam daging. Ayam daging dibela secara komersial yang diberi antibiotik, vaksin, hormon steroid ni dengan GMO. Memang GMO lah semua. Ayam daging GMO. Dan lembu pun GMO juga kan. Susah kita nak cakap nak mengelak pun payah. So daging lembu, ayam daging, telur komersial pun satu lagi punca dan ikan bela yang diternak secara komersial dalam kolam dan diberi makan makanan yang kotor-kotor lah. Selain berdedak, dia bagi makan
apa tu, perut ayam ke bangkai ayam, ni tak boleh. Betul dalam kolam yang busuk pula kan, tak jaga kebersihan, tu tak boleh. Jadi kalau nak makan juga ikan patin kan, biasa ikan bela ni ikan patin lah, ikan tilapia, ikan keli kan. Ikan siakap tak apa. Ikan siakap biasa orang bela dekat Kuala ataupun dekat air laut. Dia buat sangkar, itu okey InsyaAllah. Dan kalau boleh kita bagi orang Islam yang bela lah. Jadi biasanya orang Islam ni dia jaga kebersihan. Dia jaga kebersihan. Jadi kita beli pada orang Islam punya. Harga dia lebih mahal sikit tak apa. Sebab dia jaga kebersihan, dia jaga pemakanan dia kan. Lebih baik InsyaAllah. Jadi begitu. Jadi kita kena sebut jugalah benda-benda ni. Kita kena sebut. Jadi tak ada satu isu lah sebab kita nak kan kesihatan dan penyembuhan penyakit. Kalau dah kena, kita kena jagalah kan. Ayam daging, telur, daging lembu ni nak kena jaga, dan ikan belaan. Ikan belaan ni nak kena jaga. Kalau ikan laut tak apa. Ikan laut tak apa. Okey, ini sangat-sangat penting untuk mengelakkan alahan berulang. Kalau yang tak pernah kena, tiba-tiba kena bengkak kan. Kalau doktor kata tu reaksi alahan, ada setengah tu tak diketahui, doktor pun tak tahu apa sebab punca dia, virus ke, infection ke, sebab tak jelas. Nak kena buat test lab baru boleh confirm. Dari segi clinical symptom, kadang-kadang hampir sama je alahan dengan infection. Betul Alright. So 3 perkara ni nak jaga. Kemudian nak kena juga elak daripada tadi ikan laut kan, walaupun ikan laut yang liar, bila ditangkap di laut dalam kan, ataupun dia duduk 2-3 hari seminggu dekat laut, dia bubur bahan ubat awet dipanggil formalin. Tu kita kena rendam dalam air garam. Anggaran lah air garam tu sekitar 2%, 3%, 4%. Boleh agak-agak lah. 2-3 sudu besar, 1 liter air kan. 2 sudu besar ke 3 sudu besar pun boleh. So supaya dia mengeluarkan formalin dalam tisu ikan tersebut. Ketam, udang, sotong, semua kita kena rendam. Kalau ikan kena buang perut dululah kan, baru kita rendam. Rendam 10 minit cukup. Lepas tu kita cuci bersih untuk masak ataupun simpan freezer untuk dimasak keesokan ataupun di masa akan datang lah, insyaAllah. Begitu Jadi ini penting because formalin pun boleh trigger reaksi alahan. Jika reaksi alahan tu berlaku dalam perut, Masya Allah, jadi cerit-berit dan muntah, macam food poisoning pula. Ini pun boleh berlaku juga kalau dalam perut berlaku reaksi alahan begini, keradangan. Jadi kita nak elak benda-benda macam inilah. Kalau misalnya formalin tu level dia terlebih banyak dia orang masukkan, biasa dalam ais tu dia dah masuk dah. Dia ais tu maybe dia orang dah sukat pada concentration yang tertentu, low level lah, very low level lah kan, bukan tinggi sangat, tapi memberi impact pada kesihatan tubuh kita lah. Boleh menyebabkan reaksi alahan gitu. Itu nak kena jaga. Kemudian yang saya perasan benda ni semualah, tapi kita tak perasan kadang dalam makanan produk-produk makanan kita beli kan, aiskrim pun boleh ada telur kan, telur campur dengan susu kan. Setengah orang dia alah dengan susu, sebab susu pun banyak pakai vaksin, antibiotik, hormon steroid, dengan GMO pun sama juga kan. Susah juga cakap kita nak minum susu, nak dapat zat dia, nak kalsium, magnesium, butyrate, omega 3, CLA kan, dan vitamin B kompleks. So banyak zat dalam susu ni, tapi disebabkan banyak input-input yang kimia ni yang menjadi mencemarkan makanan tersebut kan, dan dia boleh mengundang kepada reaksi sistem imun kita yang berlebihan, menyebabkan keradangan dan alahan. Ni kita terpaksa elak lah kan. Kalau minum susu kita trigger, dan elak.
Maknanya kena cari susu organik lah, ataupun susu segar yang kita orang yang bela tu kan. Kita biasa minum, okey, alright, dan dia bagi makan rumput semua kan. Begitu So kita kena jaga benda. Dan juga bahan aditif kimia dan produk makanan, pewarna dan prasetyuran. Tambah sekali makanan macam gula-gula yang warna-warni banyak. Kalau suplemen pun kalau ada warna-warni, janganlah bagi anak makan. Ini boleh mengundang reaksi alahan. Masya Allah. Kalau kena memang teruk. Memang teruk. Ada tu yang boleh menyebabkan reaksi alahan pada sistem pernafasan. Kalau ada asma memang tak boleh lah. Kan? Dipanggil lah apa? Hive. Hive. Hive reaction. Reaksi hive. Pada kulit. Reaksi pada kulit dan juga sistem pernafasan. Dan jadi sukar bernafas lah. Kan? Sandalah dia menjadi mengecut, sempit. Macam-macam reaksi alahan yang boleh berlaku. Jadi kita kena elak lah bahan-bahan ni. Makanan-makanan yang ada telur, bahulu, kek, aiskrim, apa lagi? Dan juga susu juga. Susu pun ada bahan-bahan vaksin antibiotik dengan hormon steroid juga. Bagi yang alahan lah. Tapi yang paling kuat ni telur. Telur kuat dengan daging, dengan ayam daging. Ini sangat kuat. Orang yang tak pernah ada sejarah alahan, reaksi alahan ataupun autoimmune pun boleh trigger ataupun initiate reaksi alahan. Tiba-tiba kena, sebelum tak pernah kena. Macam gini, tiba-tiba bengkak, gatal, sakit, berdenyut. Kan? Tak tahu apa sebab. Itu sebenarnya reaksi alahan yang kita tak tahu. Tapi kita ada dalam bidang perubatan holistik, naturopati, kita boleh agak lah. Boleh agak. Sebab banyak makanan zaman sekarang boleh mengarah kepada reaksi autoimun, reaksi keradangan, reaksi alahan. Hive reaction. Macam-macam. So benda-benda semua, sebab kita tahu bahan makanan semua ada bahan-bahan kimia yang boleh mengarah kepada reaksi autoimun ni. Yang kita tak mahu tu. Satu, kita jaga benda-benda ni. Gitu. Dan juga buah-buahan sayuran juga kadang ada chemical, mungkin terlebih spray ke apa pun boleh jadi juga. Tapi yang top, punca yang paling utama, ayam daging dan telur. Telur komersial. Lepas tu daging lembu yang kualiti rendah ni. Daging lembu tempatan okey lagi. Daging lembu yang kualiti rendah ni memang teruk. Dan daging lembu tak disyurah makan selalu. Daging lamb tak apa. Tapi sekarang isu daging import, jadi kita kena makan ikan je lah. Ataupun ayam kampung Dr. Zainal, ayam kampung yang dibela oleh penduduk setempat kan, ataupun yang komersial tapi dibuat oleh orang Islam kan, yang ternak ayam kampung secara yang patut, bersih kan, halal lagi, masya-Allah, dan tayyiban, masya-Allah. Gitu Jadi kita kena pilih makanan kita sebenarnya. So sangat memang banyak berlaku benda ni banyak. Tak pernah berlaku eczema, psoriasis tiba-tiba jadi. Ni semua boleh menjadi punca kepada penyakit autoimun, keradangan autoimun alahan. Biasa menyerang kulit tapi boleh juga menyerang organ-organ dalaman, sistem pernafasan, perut juga. Itu kita tak mahu, sistem penghadaman semualah. Alright. Okay, semoga bermanfaat insya-Allah. Okay, lepas ni kita nak bincang lagi pasal sambungan yang tadi insya-Allah. Semoga bermanfaat. Boleh subscribe dan like, share insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.